Assalamualaikum semua anak murid cikgu. Selamat pagi. Salam sejahtera cikgu ucapkan. Okey, pada hari ini ialah subjek pendidikan Islam tahun 3, masalah pembelajaran. Topik kita pada hari ini ialah kegunaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Bersama saya Cikgu Nisa. Ingat lagi tak dengan saya? Okey, kalau tak ingat tengok gambar cikgu tu. Mana tahu boleh ingat kan? Okey, topik ini adalah sambungan daripada topik yang cikgu ajar minggu lepas, iaitu ciptaan Allah di darat, di air dan di udara. Okey, let's go. Sebelum kita mulakan PDPR kita pada hari ini, jom kita baca dulu doa belajar. Bip, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Doa sebelum belajar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, kita rujuk buku teks muka surat 65. Dekat situ ada 5 buah pantun kegunaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Okey, tapi cikgu dah mudahkan awak semua. Cikgu dah tulis satu persatu pantun tu dalam slide ini. Pantun yang pertama, tunaikan solat di subuh hari, 2 rakaat tentulah pasti. Menerangi siang, itulah matahari, bersinar indah, memberi erti. Okey, dekat situ pantun yang pertama dia mengatakan Allah telah mencipta matahari. Ciptaan Allah yang pertama ialah matahari. Matahari ni terlalu banyak fungsinya. Ia bersinar indah, memberi erti. Terlalu banyak. Ia boleh memberi tenaga solar, mengeringkan baju, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, rumput untuk dimakan oleh manusia dan haiwan. Kalau tak ada matahari, maka tiadalah siang. Jadi kita akan bergelap sahaja. Okey, pantun yang kedua. Fardu Zuhur 4 rakaat, solat pedoman hidup kita. Flora dan fauna memberi manfaat, tanda Allah Maha Pencipta. Okey, dekat situ ciptaan Allah yang seterusnya ialah flora dan fauna. Okey, flora ni maksudnya tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan dekat bumi ni terlalu banyak. Okey, fauna pula ialah haiwan dan binatang ciptaan-ciptaan Allah. Terlalu banyak memberi manfaat, tanda Allah Maha Pencipta. Jika tiada pokok di bumi ini, maka bumi sangat panas dan pokok-pokok itu tidak boleh digunakan untuk kegunaan haiwan dan manusia. Fauna pula ialah haiwan. Haiwan yang kita ada di bumi ini terlalu banyak, daripada sebesar-besar hingga sekecil-kecil haiwan. Terlalu banyak manfaat haiwan untuk dimakan, menjadi tunggangan untuk rekreasi dan sebagainya. Pantun yang ketiga. Okey, dengar cikgu baca. Asal ditunai mendapat berkat, jangan tersasar daripada nikmat. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa disekat, gunakan air dengan cermat. Okey, ciptaan Allah yang seterusnya dalam pantun yang ketiga ialah air. Okey, dekat situ pantun tu menasihat kita gunakan air dengan cermat. Terlalu banyak fungsi air yang perlu kita tahu. Okey, salah satunya ialah sebagai minuman. Okey, kalau tubuh kita ni tidak mendapat air lebih daripada 3 hari, kita boleh mati. Kalau tidak dapat makanan, kita boleh survive. Tapi kalau tidak dapat air, kita boleh mati. Okey, antara fungsi air yang lain ialah mencuci baju, untuk minum, makan, memasak, siram pokok, basuh kereta. Terlalu banyak fungsi air. Untuk kita bersuci pun menggunakan air. Terlalu banyak. Jadi kita kena gunakan air dengan cermat untuk kelangsungan hidup pada masa akan datang. Dan pastikan kita tidak melakukan pencemaran air, sama ada di sungai ataupun di
laut. Okey, pantun yang keempat ialah, kalau perasan pantun ni semuanya menggunakan waktu solat sebagai pembayang. Okey, seterusnya. Tibalah maghrib bermula malam, 3 rakaat dilunas manusia. Ikan dicipta pelengkap alam, banyak manfaat tidak dipersia. Okey, ciptaan Allah dalam pantun yang keempat ialah ikan. Okey, ikan ni terlalu banyak di dalam lautan. Ikan adalah salah satu sumber makanan utama kepada manusia selain haiwan lain seperti burung. Okey, ikan juga dimakan oleh manusia dan ikan-ikan besar. Jadi, terlalu banyak manfaat yang tidak perlu dipersia kerana ikan adalah salah satu sumber protein yang tinggi. Okey, pantun yang terakhir cuba dengar. Sesudah maghrib tibanya isyak, 4 rakaat ditunai mesti. Manusia mentadbir secara bijak, dunia pinjaman matinya pasti. Okey, yang seterusnya ialah manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang mempunyai akal dan otak. Jadi, manusia perlulah mentadbir bumi secara bijak kerana dunia pinjaman matinya pasti. Okey, slide yang seterusnya. Kita rujuk buku teks muka surat 66. Dekat buku teks tu ada gambar buku teks. Okey, ada 3 gambar iaitu matahari, tumbuh-tumbuhan dan air. Okey, dekat buku teks muka surat 66 tu, cikgu dah ringkaskan kepada slide yang seterusnya. Okey, kepentingan ciptaan Allah yang pertama ialah matahari. Okey, matahari ialah ciptaan Allah yang paling banyak manfaatnya. Yang pertama ialah sumber utama tenaga bagi bumi. Okey, tenaga solar yang dihasilkan daripada matahari ni terlalu banyak kegunaannya. Kita boleh mengalirkan elektrik melalui tenaga solar. Contohnya, lampu-lampu yang berada di taman-taman rekreasi di tepi-tepi jalan menggunakan tenaga solar. Pada waktu siang, lampu-lampu itu akan dicas menggunakan tenaga matahari. Bila malam, ia akan menyalakan lampu menggunakan tenaga solar yang diserap pada waktu siang. Okey, tenaga bagi bumi. Seterusnya, membekalkan cahaya. Macam saya cakap sebelum ini, kalau matahari tiada, maka bergelaplah kita di bumi ini seperti waktu malam kerana matahari adalah sumber utama yang membekalkan cahaya. Jadi kita dapat membezakan malam dan siang. Yang ketiga, matahari membekalkan haba bagi kehidupan. Okey, membekalkan haba bagi kehidupan ni maksudnya untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau nak hidup subur memerlukan oksigen, air dan matahari. Kemudian barulah tumbuh-tumbuhan itu akan membesar dengan subur. Bagi kehidupan juga untuk haiwan. Haiwan-haiwan ternakan. Haiwan-haiwan ternakan akan memakan rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan hasil daripada matahari dan mereka akan makan tumbuh-tumbuhan itu untuk melangsungkan kehidupan yang seterusnya. Jadi manusia pula akan memakan haiwan-haiwan tersebut sebagai sumber makanan. Okey, seterusnya ciptaan Allah yang utama ialah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah salah satu sumber makanan yang penting bagi manusia dan haiwan. Macam saya cakap, haiwan-haiwan di hutan, haiwan-haiwan ternakan akan makan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Contoh haiwan ternakan, lembu, kambing, rusa akan makan pucuk-pucuk pokok, akan makan rumput untuk meneruskan kehidupan. Manakala haiwan-haiwan di hutan seperti gajah memakan pucuk-pucuk tumbuhan, monyet memakan buah-buahan. Ia adalah salah satu sumber makanan utama bagi haiwan. Okey, seterusnya manfaat tumbuh-tumbuhan juga ialah penghasilan ubat-ubatan.
kita sedia maklum ubatan-ubatan herba yang kita telah gunakan hasil daripada tumbuh-tumbuhan dan ulam-ulaman yang mempunyai banyak khasiat juga daripada tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Daun selom, daun ulam raja, pegaga. Itu mempunyai khasiat sebagai kepada manusia sebagai mencegah penyakit. Contoh darah tinggi, kencing manis. Ubat-ubatan yang berada di dalam hutan pun terlalu banyak dan ia akan dicari oleh mereka yang mahir dalam mengenal herba-herba dan dijadikan sebagai jamu atau ubat-ubatan, dan ia akan dijual oleh luar. Dan seterusnya, manfaat tumbuh-tumbuhan ialah tempat tinggal dan pelindungan. Maksudnya apa? Kita duduk kat hutan ke? Tak. Maksudnya melalui tumbuh-tumbuhan ni kita biasanya akan menebang pokok. Pokok-pokok yang ditebang itu akan menghasilkan rumah sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Contoh kalau kita buat pondok, kalau pada zaman dahulu orang buat rumah menggunakan kayu, pokok-pokok, atap rumbia, batang pokok yang kuat akan ditebang untuk menghasilkan rumah. Dan pokok, contohnya pokok jati, ia akan ditebang untuk dihasilkan perabot. Jadi tempat tinggal dan perlindungan ini juga adalah dari hasil tumbuh-tumbuhan. Jom kita ke seterusnya, ciptaan Allah yang seterusnya. Tengok kat situ gambar air terjun. Air, cantik sangat air terjun tu. Kita pun dah lama tak pergi air terjun. Sebab apa? Sebab musim PKP. Kita tak boleh nak berjalan pergi pantai, pergi air terjun, kolam renang. Jadi kita kena duduk rumah diam-diam. Masuk topik ini ialah air. Air adalah salah satu sumber utama kepada haiwan dan manusia. Kita tengok yang pertama ialah sumber minuman. Kalau kita tak minum air, kita boleh mati. Kalau kita tak makan, kita masih boleh bertahan. Yang penting kita kena minum air. Sebab itu, kalau orang yang sesat di pulau-pulau terpencil, mereka akan meneruskan kelangsungan hidup dengan meminum air kelapa. Kenapa dia tak minum air laut? Sebab air masin tidak boleh diterima oleh badan. Akan rosak organ-organ dalaman badan kita. Jadi air yang bersih, contoh air sungai, air terjun yang bersih ini boleh dijadikan sebagai sumber minuman. Kalau kita pergi camping, berkemah dekat kawasan hutan berhampiran air terjun, kita boleh minum air terjun yang bersih. Tapi seeloknya kita masak dahulu. Kegunaan air yang kedua ialah menjana tenaga elektrik. Kenapa dia kata menjana tenaga elektrik? Tenaga elektrik yang kita guna hari-hari itu adalah daripada air, tenaga hidro. Jadi tenaga air yang dihasilkan itu akan menghasilkan tenaga elektrik. Terdapat beberapa sumber empangan menghasilkan tenaga hidro dan akan menukarkan kepada tenaga elektrik. Susah tak hidup kita kalau tak ada air? Susah kan? Susah tak hidup kita kalau tak ada elektrik? Pun susah. Kita akan panas, kita akan bergelap, kita tak boleh cas handphone, kita tak akan ada lampu, kita tak boleh nak masak nasi, tak boleh nak masak air walaupun ada dapur gas. Tapi kita bila ada elektrik, ia sangat-sangat memudahkan kita seharian. Seterusnya, fungsi air yang utama juga sebagai bahan pembersih. Kita bersuci menggunakan air mutlak, air yang bersih. Air mutlak ni saya pernah ajar sebelum ni, ada 7 jenis air mutlak. Antaranya air terjun, air perigi, air laut, air salji, air hujan dan sebagainya. Jadi kita boleh bersuci seperti hadas kecil dan hadas besar menggunakan air. Melainkan kita berada di gurun, di kawasan padang pasir yang tak ada air, baru kita dibolehkan bersuci menggunakan pasir yang bersih. Bahan pembersih juga sebagai fungsinya ialah sebagai mencuci baju. Kalau baju kita busuk, bau peluh, kita akan masuk dalam mesin dan mesin tu akan mencuci baju kita. Kita letak air, kita letak sabun, terus pin, dah boleh pakai. Baju kita pun bau wangi. Kalau kita ada kotor-kotor kasut, kotor baju, kotor kain buruk, mesti kita cuci dengan air, letak sabun baru bersih. Kalau kita tengok muka surat 69, buku teks muka surat 69,
Okey, dekat situ aktivitinya ialah sebutkan nama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kegunaannya. Okey, ciptaan Allah yang terdapat di air. Gambar pertama itu adalah ikan apa tu? Okey, ikan kembung. Okey, ikan kembung ni adalah salah satu sumber protein yang tinggi. Tinggi juga kandungan omega 3. Ia sangat bagus dimakan oleh manusia untuk otak. Bagus untuk otak. Dan ikan yang ditangkap pula menghasilkan keropok. Kita proses ikan tu, kita ambil isi ikan tu, kita tambah tepung sagu, tambah garam sikit, maka jadilah keropok yang kita boleh makan. Okey, Terengganu adalah salah satu negeri yang menghasilkan keropok ikan yang tinggi. Dekat negeri lain ada juga tapi tak sebanyak seperti di Terengganu. Okey, ciptaan Allah yang kedua yang terdapat di udara, salah satunya, okey, ini adalah contoh saja, terlalu banyak ciptaan Allah di udara. Ini adalah salah satu. Okey, lebah. Lebah adalah salah satu serangga yang sangat unik dan kompleks. Nama lebah ada terdapat di dalam Al-Quran. Okey, lebah ni terlalu banyak fungsi dia. Salah satunya ialah mengambil madu daripada debunga-debunga pokok, kemudian ia akan dikumpulkan di dalam sarang dan dijaga oleh puteri the queen, pemaisuri lebah tu, dan manusia akan mengambil madu tu dan menggunakannya sebagai ubat-ubatan dan makanan tambahan. Okey, madu ni terlalu banyak khasiat dia, 1001 khasiat madu ni. Jadi madu ni boleh dijual. Bila dijual, orang akan cari madu dibeli dan dimakan. Itu adalah salah satu manfaat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di udara. Seterusnya, gambar yang ketiga iaitu gambar kelapa sawit. Pokok kelapa sawit ni tumbuh di darat. Okey, buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit tu diproses maka terhasillah minyak masak. Okey, minyak masak ni terdapat dalam pelbagai jenis. Contohnya minyak masak kelapa sawit, minyak masak bunga matahari, minyak masak canola, minyak jagung. Itu adalah semua daripada sumber tumbuhan. Itu adalah salah satu manfaat ciptaan Allah di darat. Terdapat banyak sangat manfaat yang Allah jadikan untuk kita gunakan. Jadi kita sebagai manusia diberi otak, diberi akal fikiran, maka kita hendaklah mentadbir bumi ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, banyak pula cikgu cakap hari ni. Terima kasih semua anak murid cikgu, dan cikgu akan nyatakan latihan mana yang awak perlu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.